Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini 27 hari bulan 8 2022, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, surah 49, juzuk yang ke-26. Juzuk yang ke-26. Surah 49, juzuk yang ke-26. Ayat yang kita akan baca iaitulah ayat 9 dengan ayat 10. Ayat 9 dengan ayat 10. Walaupun dia pendek tapi tajuk dia besar, iaitu apabila ada dua kumpulan yang bertelagah, berbalah, maka menjadi kewajipan kepada umat Islam untuk mendamaikan islah di antara mereka. Kalau ada yang kerah kepala, kita lawan yang tu. Orang lain nak berdamai, dia tak mau, lawan yang kerah kepala tu. Jangan biarkan bibit perpecahan, permusuhan sama-sama umat Islam tidak boleh dibiarkan. Kemudian ayat 10, Allah nyatakan semua orang mukmin bersaudara. Kenapa kita nak kelahi? Kita ni adik-beradik fiddin, adik-beradik dalam agama. Tiba-tiba kita nak balas sama kita kata ini satu perbuatan yang berat, suatu jenayah yang mesti dihapuskan. Adik-beradik tak boleh berkelahi, anak-beranak orang tak balas, iaitulah kita kena damaikan di antara mereka. Para jemaah sekalian, bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan, muka surat 1138. 1138. Mari kita baca ayat dulu. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Ayatnya dua je, tapi dia punya tajuk besar, iaitulah tajuk dia berkaitan dengan perdamaian, menghilangkan persengketaan dan permusuhan. Ini tajuk dia besar. Jadi para pelajar sekalian, kita tengok kepada terjemahan ayat.
wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, dan jika dua kumpulan dari orang-orang yang beriman berperang, berbalah, bertelagah, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya kita mendamaikan di antara orang-orang Islam yang berkelahi, orang Islam yang berbalah, orang Islam yang berbantah. Wajib atas kita mendamaikan. Baik para pelajar sekalian, sebelum kita pergi kepada huraian ayat, kita nak tengok dulu munasabatul ayah lima qablaha. Kaitan ayat ini dengan yang sebelumnya, apa hubungan. Dan juga ana ambil sedikit masa kita buat rumusan kepada analisa yang dibuat oleh Syekh Muhibbuddin Al-Khatib rahimahullahu ta'ala terhadap kisah Al-Walid bin Uqbah, yang seorang sahabat yang dituduh sebagai seorang yang fasik. Naam. Tengok munasabah. Annahu lamma hazzarallahu al-mu'minin, tatkala Allah Ta'ala telah memberi amaran kepada orang-orang yang beriman, jangan percaya in ja'akum fasiqun binaba'in, kamu kalau mari orang yang tak baik bawa berita, jangan kamu percaya. Dalam ayat ini Allah Ta'ala bagi isyarat kepada kesan daripada berita buruk, laporan palsu, laporan batu api yang melaga-lagakan itu. Maka terjadilah dua kumpulan yang bertelagah hasil daripada maklumat yang salah. Nah, ini ayat Quran ini menarik. Maka bila berlaku hasil daripada berita palsu, berkelahi, cepat-cepat kamu damaikan mereka. Fa aslihu bainahuma, pergi damai cepat. Jangan biarkan mereka berperang. Jangan biarkan mereka dirusakkan oleh golongan fasik yang telah melemparkan benih-benih, bibit-bibit perpecahan melalui berita-berita palsu. Ini cukup berbahaya. Dan banyaklah hasil daripada berita palsu ni rusak. Mungkin rusak sebuah masyarakat dan mungkin rusak sebuah negara. Kita juga berpengalaman apabila terlalu mengikuti berita-berita ni, kita percaya kepada maklumat daripada kumpulan tertentu, kita pun buatlah satu analisa yang salah, maka kesilapan itu perlu diperbetulkan. Betul. Iyalah, kita dengar orang cakap, kita percaya, berkelahilah kita dengan orang ni, maka cepat-cepat kita damaikan. Jangan ikut hawa nafsu. Tak apalah, dia tak salah pun dah kita lawan lah. Kalau tahu dia tak salah, kita rasa kita bersalah, stop dan insaf, maknanya damaikan, betulkan balik keadaan yang rusak itu. Kata Syekh Al-Biqai dengan ba, Al-Biqai rahimahullah, dia kata lamma kanatin namimatu, tatkala apabila patsi batu api membawa cerita, menukilkan berita-berita yang batil, yang palsu, yang jahat, rubbama jarat fitanan, maka mungkin berlakunya fitnah sampai kepada berbunuh-bunuhan, sampai kepada peperangan. Memang berlaku hasil daripada berita palsu, maklumat palsu ataupun batu api. Wa kana al-alimul hakim, Allah Ta'ala yang maha mengetahui, Allah Ta'ala yang maha bijaksana, la yansibu sababan, dia tak buat satu benda satu sebab kecuali Allah nyatakan sebab-sebab yang berlaku dan menyatakan dawa, apakah solusi, apakah penawar untuk menghilangkan penyakit tersebut. Ini dia panggil hikmah, kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla.
Wa kana la yanha 'anil syai'. Bila Allah Taala larang sesuatu perkara, maka Allah Taala larang juga kepada sebab-sebab yang terjadikan perkara tersebut itu. Maka di sinilah Allah Taala nyatakan kepada kita bagaimana jalan keluar daripada kemelut yang berlaku, kesan daripada si batu api, kesan daripada si pasik bawa berita jahat. Wa in ta'ifatan min al-qatatalu fa aslihu. Mana kesan yang terjadi itu, cepat-cepat kamu damaikan, kamu hentikan persengketaan, kita balik ke meja perundingan, kita balik kepada meja pakatan, kita balik kepada meja perdamaian untuk menghilangkan persengketaan. Ini Allah Ta'ala ajar kepada kita besar. Jadi apa yang kita sebut semalam dalam cerita tentang Al-Walid bin Uqbah, di situ maka ada dua orang pentahqiq. Seorang nama dia Syekh Abdul Rahman Dimashqiyah. Abdul Rahman Dimashqiyah ni seorang pengkaji banyak tentang benda-benda khilaf, perkara khilaf, tentang afkarul haddamah, puak-puak yang membawa aliran yang rusak ini. Dia kata setelah dia bawa riwayat-riwayat yang menyebut tentang tuduhan bahawa ayat ini turun pada Al-Walid bin Uqbah, dia ni seorang sahabat yang mendapat tempat pada zaman pemerintah Sayyidina Abu Bakar, dapat tempat pada pemerintah Umar pun dapat tempat. Tak kalah orang yang begini, kalau dia fasik, tak menasabah dua khalifah ni masih percaya kepada orang seperti ini. Maka kata Syekh Dimashqiyah, wa hadha sanad yang dibawa tentang cerita ini, wa huwa sanadun dhaifun, sanad yang lemah, sanad yang tidak kuat. Kemudian dibawalah hujah-hujah dia daripada ulama-ulama hadis, ulama-ulama jarhut ta'dil yang menyebut tentang perkara yang tersebut. Adapun Syekh Muhibbuddin Al-Khatib lebih panjang dalam masalah ini. Sebab apa? Dia kata waktu terjadinya peristiwa di Bani Mustalik itu, iaitu Syekh Uqbah bin Abi Mu'aid waktu itu masih kecil. Mungkin kalau dia pergilah, tapi dia bukan seorang pegawai seperti yang dilaporkan itu. Kita mengatakan itulah kesimpulan setelah kita teliti bahawa tuduhan kepada Walid bin Uqbah perlu dikaji dan perlu disemak, khususnya para pengkaji sirah Nabi, pengkaji al-sabab nuzul. Jadi kita nak sandar kepada seorang sahabat bukan satu benda yang mudah, bukan satu benda yang simple. Lebih-lebih lagi tuduhan ini agak berat. Seorang sahabat nak dikatakan fasik dalam bawa berita, kita kata wallahu alam. Baik para pelajar, kita balik kepada ayat yang kita bincangkan di sini, iaitu wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Kalau ada dua kumpulan yang berkelahi, dua kumpulan yang berbalah, apa yang kita nak buat? Maka ini sangat penting dalam hidup kita ni. Sebab itulah bila kita terima berita, ada satu lagi ayat Al-Quran, tuan-tuan tanda ayat dalam surah An-Nur. Surah An-Nur ayat 12, Allah kata apa? Laula iz sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Jadi kalau kita dengar tuduhan orang buat kepada orang mukmin, kita bersangka baik dulu. Kita mengatakan hadza ifkun, boleh jadi ini tuduhan-tuduhan yang dilemparkan. Ayat ni keluar cerita kepada apa yang berlaku kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha wa an jami'is sahabah. Jadi Aisyah ni telah dituduh melakukan perbuatan yang buruk, yang tidak baik pada semasa Nabi kita keluar balik daripada peperangan Bani Al-Mustalik. Jadi para jemaah sekalian, setakat itu dulu kita bagi kepada ayat kita ini insya-Allah.
Baik, ayat wa in ta'ifatani minal minaqtatalu. Ai wa in ta'ifatani min ahlil iman. Sekiranya ada dua kumpulan daripada kumpulan orang yang beriman berperang, berbalah, sampai mereka berbunuh-bunuhan, maka fas'au, segeralah wahai orang mukmin, ilal islahi bainahuma, kepada membuat perdamaian di antara mereka, damaikan mereka. Manakala kita ada ruang, kita tengok ruang, sama-sama orang Islam berkelahi, kenapa kita nak jadi batu api, nak api-api kan? Sepatutnya kita cepat-cepat cut, potong perbalahan itu dengan buat perdamaian dengan macam-macam cara yang kita mampu buat. Kita kata itu di antara peranan orang mukmin, peranan al-muslihun, orang yang mendamaikan orang. Tengok dalam beberapa ayat yang berkaitan. Di antaranya ayat surah An-Nisa, tanda ayat surah. Surah An-Nisa ayat 59, Allah kata fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Fa in tanaza'tum, kalau kamu berbalah, tanazu', berkelahi dalam satu perkara, farudduhu ila Allahi war Rasul, adalah kita kembali kepada Allah dengan Rasul. Mana zaman sahabat terus pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman kita hari ni kita panggil duduk semeja, meja bulat ke meja panjang, ikutlah. Yang pentingnya kita nak buka kitab Allah, buka kitab Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita semak balik apa siapakah yang benar dalam pertelingkahan itu. Ini sangat penting. Allah Ta'ala ajar kepada kita, sangat penting. Ada lagi satu kisah. Kisah ni semasyhur, dikatakan sebab terjadinya turunnya ayat ini. Tapi kisah ini juga mendapat kritikan daripada pengkaji. Kita dengar kisah dulu. Wa an Anas radhiyallahu anhu, Anas cerita, sahabat mari tahu, ya Rasulullah, lau ataita Abdullah bin Ubay, Rasulullah, bolehkah Rasulullah pergi tempat Abdullah bin Ubay bin Salul, si bapa munafik itu yang banyak buat kerenah, kita pergi jumpa dia, kita boleh tanya dia, awak nak apa sebenarnya? Awak nak apa? Kalau nak lawan, lawan direct, tak apa. Biar tentu kita berlawan. Ni tak, dia duduk sembunyi, duduk di sebalik tabir, dia munafik. Nah, kata orang duduk kata duduk nusuk ni maknanya bersembunyi lah di sebalik tabir, tak berani nak menzahirkan diri. Nabi pun pergi. Waraqiba himaran, Nabi kita naik donki. Nabi tawaduk, ada kali naik unta, naik kuda, naik donki, naik. Nama donki Nabi, tulis nama dia. Donki dia nama Duldul. No Duldul. Duldul ni panjang umur katanya. Dalam kitab Tahzibus Sirah hari itu kita cerita kepada pelajar, Duldul ni umur dia panjang. Sampai luruh gigi dia. Macam orang tua kita cabut gigi. Akhir kali dia nak makan rumput tak boleh, Duldul tak ada gigi. Jadi kena tumbuk rumput bagi kat dia. Jadi orang sayanglah sebab dia donki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duldul nama dia. Nabi naik himar, diikuti oleh beberapa orang Islam pergi. Wahya ardun sabikhatun, bumi Madinah ni bumi yang berpasir, pasir bergaram, payah nak tumbuh pohon, payah. Sekarang ni pun kalau kita pergi melawat di tempat-tempat di luar tu, contohnya di Ka'ab bin Abshrah, tempat Yahudi tu, kita akan nampak bumi dia macam mana. Jadi bila pergi, Nabi jumpa si munafik ni, Ibnu Ubay bin Salul ni, dia tengok Nabi, dia kata ilaika anni, jauh sikit, wallahi laqad azani natnu himarik.
bau busuk dongki awak ni menyakitkan hidung saya. Pergi jauh. Boleh dia suruh Nabi duduk jauh. Dia kata dia hina Nabi, dia tak hina Nabi, dia hina dongki. Faqala rajulun min ansar, bangku seorang laki-laki di kalangan Ansar, wallahi lahima wallahi lahimaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atyabu rihan mink. Dia kata demi Allah, dongki Nabi lebih wangi daripada bau awak. Mu ni munafik. Oh, sudah balahlah. Faghadiba li Abdillahi rajulun min qaumihi. Penyokong munafik juga bangkit berlawan. Fashatamahu, mereka pun orang panggil bermaki-makian. Faghadiba li kulli wahidin minhuma ashabu. Jadi ada yang lontar ambil pelepah tama, ambil apa ni selipar kasut, lontar. Fa balagana, kata ana balagana, kami dengar ayat ini turun, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Kalau ada dua orang yang berkelahi, kamu damaikan dia. Hadis ini sahih dalam Bukhari. Tapi dari sudut analisa macam mana? Dalam Bukhari Muslim, kata di Ibnu Ashur ni dia bawa riwayat-riwayat, kemudian dia cuba buat satu analisa yang kita nampak logik lah. Dia kata, Ibnu Ashur kata, yunakidu haza, cerita ini ada sedikit menimbulkan rasa tidak begitu tepat. Kalau nak kata ayat ini turun kepada munafik, tidak tepat. Sebab peristiwa Ibnu Ubay menghina dol-dol dongki Nabi tadi awal-awal kedatangan Nabi sallallahu ke Madinah. Wa hadhihi surah ini turun pada tahun 9 Hijrah. Ingat baik. Surah Al-Hujurat ini turun pada tahun yang ke-9. Karena itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu lam yajzim. Dia tak kata ayat ini turun kepada peristiwa Abdullah bin Ubay bin Salul menghina dongki Nabi. Dia tak kata. Pasal tu dia kata balagana, kami dengar. Dia tak jazam. Dia kata di Ibnu Ashur, kemungkinan kalaulah surah ini turun kemudian diletak dalam turun awal ayat ini wa in ta'ifataini turun awal kemudian diletak ke dalam surah Madaniyah ini. Surah yang Hujurat ini, wallahu alam. Tapi maknanya dari sudut fakta sejarah ada sedikit keraguan. Kita kata wallahu alam. Tapi tak apalah. Yang ni tidak banyak sangat masalah. Abdullah bin Ubay bin Salul memang bapak munafik. Kalau dia buat macam ni ke Nabi pun tidak pelik. Cuma berbeza dengan tuduhan kepada Al-Walid bin Uqbah, seorang sahabat Nabi yang mendapat tempat di kalangan dia dua khalifah. Selepas Nabi wafat, tiba-tiba kita kata dia fasik, itu agak sukar. Baik, kita pergi kepada satu lagi hadis. Wa an Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar. Abu Bakrah, bukan Abu Bakar, tambah ta belakang. Abu Bakrah ni nama dia Nufai ibnul Haris, orang Taif. Sebab nama Abu Bakrah sebab dia turun dengan tali. Nabi pergi Taif, dia turun daripada tembok Taif, dia turun dengan tali. Orang Kelantan kata Bakrah tu buah pe. Bahasa Malaysia kata takal. Tahu takal? Takal orang karat telaga air. Kita nak ambil air dalam perigi, dalam telaga, ada hak bulak tu, serenit tarik tu. Itu nama dia buah pe. Bahasa Malaysia kata takal. Ya. Mu tak ngaji BM budak ni. Takkan. Baik. Jadi dia ni turun dengan tali tadi, nama dia Abu Bakrah. Dia kata apa? Aku tengok Rasulullah SAW duduk di atas mimbar. Nabi khutbah. Wal Hasan bin Ali ila jambihi. Cucu dia Hasan duduk tepi mimbar. Tepi dia. Nabi buat naik atas mimbar cucu dia. Kita ni kalau bawa anak bos bagi datang mimbar, dah ketubah jemaahnya marah dah orang weh. Dia kata apalah tu imam ni. Saya ke anak kita mau. Nabi bawa cucu.
wa huwa yuqbilu 'ala an-nasi marratan wa 'alaihi ukhra. Nabi tengok pada orang ramai sekali, dia tengok cucu dia sekali. Wa yaqul, Nabi kata, inna ibni hadza sayyidun, cucu aku ni ketua. Wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan dia ni pendamai kepada dua kumpulan besar orang muslimin yang bertelagah. Hadis ini tanda pelajar rawahu al-Bukhari. Bilakah terjadi hadis ini? Jawab dia zaman Ali. Waktu Ali dengan Muawiyah bertelagah. Balah dua kali. Perang Jamal, perang Siffin. Kemudian bila Ali sudah dibunuh oleh Ibnu Al-Muljim alaihi minallahi ma yastahiq, Allah Ta'ala lah beri balasannya sepatutnya kepada si penjahat itu. Maka orang lantik Hasan Ibnu Ali jadi khalifah. Dengar ni, siapa jadi khalifah? Hasan bin Ali. Bayangkan kalau Hasan bin Ali berterusan menjadi khalifah, akan berlaku peperangan besar sekali lagi. Maka Hasan radhiyallahu anhu telah meletak jawatan. Dia letak jawatan, dia serahkan tugas khalifah ni kepada Muawiyah. Selesai. Nabi kata yuslih, dia mendamaikan ada dua kumpulan yang bertelaga. Mana kalau Hasan lawan, akan berlaku pertumpahan darah yang besar di kalangan para sahabat. Tapi oleh kerana dia berhenti awal, dia tarik diri daripada jawatan khalifah, diserahkan kepada Muawiyah, maka selesailah masalah. Kita kata alhamdulillah, Allah Ta'ala beri mendamaikan antara dua kumpulan ini, satu perkara yang cukup indah, yang cukup besar. Alhamdulillah. Cuma apa dia ta'ifatun wa in ta'ifatani. Tengok, qala al-Bukhari, tulis, qala al-Bukhari rahimahullah, yusamma ar-rajulu ta'ifah. Kadang-kadang seorang lelaki berkelahi, kita namakan dia ta'ifah, nama dia kumpulan. Lis falawi qtatala rajulan, kalau berlaku dua orang yang berkelahi, so ni seorang, ni seorang, maka dia nama dia ta'ifah juga, nama kumpulan juga. Dakhala fi ma'nal ayah, dia masuk dalam makna ayat ini. Sebab apa? Sebab dia seorang yang berkelahi, tapi kamu kena ingat, di belakang dia ada kabilah dia, ada anak beranak dia, ada geng dia, ada penyokong dia, ada pentaksub dia. Mesti ada orang melawan. Nampak dua orang yang berkelahi, tapi sebenarnya banyak. Sebenarnya ramai. Maka kita namakan ta'ifah walaupun dia seorang. Yang pentingnya dia berkelahi. Baik para pelajar sekalian, satu kes, bila berlaku perbalahan, perlu pendamaian. Baik, kita dah damaikan, tapi dia tak dengar kata. Macam mana kita nak buat? Tengok ayat. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Dan jika salah satunya, mana kita dah damai dah, yang ni setuju nak damai, yang satu lagi kumpulan ta'ifah tak mau, berlaku zalim terhadap yang lain, maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah. Tak mau nak lawan juga. Fa in abad ihda ta'ifataini, salah satu daripada dua kumpulan tak mau berdamai, mau lawan juga, faqatilu, maka umat Islam mesti lawan dia. Sehingga dia kembali kepada mana? Kepada arahan Allah Azza wa Jalla. Dia dengar, dia taat, dia tidak melakukan perkara yang tidak baik. Cuma kata ulama tafsir, tulis, qala Ibnu Atiyah rahimahullah, wa mudafa'atul fi'atil baghiyah mutawajjihun fil kulli hal. Kumpulan hak jahat nak lawan tadi, kita kena cepat bagi lawan dia.
Dan siapa yang boleh lawan? Al-wulah, pemimpin negara. Bukan seorang-seorang. Pemimpin negara kena lawan. Baik, kalau tak negara Islam, dalam negara tak ada pemimpin. Pemimpin dia sekular, tak jadi apa. Apa kita nak buat? Maka as-sawadul a'zam minal umlah wa ulama'uha. Ulama-ulama dan para umat Islam yang ramai mesti bertindak untuk memadamkan api permusuhan itu sekiranya kerajaan tidak ada. Tapi kalau negara ada kerajaan, kita seorang-seorang individu jangan cepat kita serah kepada pemimpin. Cuma kita boleh nasihatkan pemerintah supaya ambil tindakan cepat sebelum penyakit ini merebak, sebelum ia membarah. Kerana bila sudah besar, payah kita nak menyelesaikan. Sebuah hadis an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Nabi kata, bantulah saudara kamu yang zalim atau yang dizalimi, kamu bantu. Faqala rajulun, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ansuruhu in idza kana mazluman, saya akan tolong kalau dia dizalimi. Apa ra'aita idza kana, macam mana pula saya nak pergi tolong orang zalim? Sahabat tolong tanya bagi pihak kita. Nabi kata, mungkin nak tolong saudara kamu sama ada dia zalim atau dizalimi. Maknanya yang dizalimi kita fahamlah. Boleh, tapi yang zalim macam mana? Qal tahjurzuhu aw tamna'hu minaz zulmi. Kamu tahan dia jangan daripada buat zalim. Kita gini nasihat dia, abang jangan buat zalim dengan orang tak baik, nanti di akhirat susah. Kita ni orang berani, orang hebat, samsing, orang gedebe, kita pergi sekat dia. Itu mana kita membantu orang zalim supaya tidak terus melakukan kezaliman. Hadzal hadis rawahu al-Bukhari. Baiklah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu. Jika ia kembali patuh, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil menurut hukum Allah. Wa aqsitu, serta berakul adillah kamu dalam segala perkara. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Jadi bila berlaku perdamaian, sudah tentu di sana ada untung rugi, ada kerugian. Jadi al-adl di sini ma yaqa'u tasaluh alaihi bit taradi wal insaf. Kita kena berundinglah. Kata orang islah di sini fa aslihu, tanda pelajar. Ini ayat tadabbur. Ayat yang pertama, fa in ta'ifatain iqtatalu fa aslihu. Kalau dia berperang, kita damaikan. Itu yang pertama. Fa in fa'at, kalau sudah berdamai, di sana ada untung rugi. Fa aslihu. Ini islah yang kedua, kita nak mencari ganti rugi. Ganti rugi. Bila perang ada kerusakan. Contohnya kita kata peperangan ni sama berat. Orang ni banyak rugi, orang ni banyak rugi. Kita kata tak apalah, maaf lah. Apa nak buat lagi? Tapi kalau kumpulan yang pertama yang gedebe tadi ada senjata, dia telah merusakkan kampung kawan tu, maka kita kena damaikan dia dengan cara adil. Kita minta pampasan. Kamu kena bayar. Kamu dah rusakkan rumah orang ni, dah rusakkan peralatan, rusakkan masjid, mu kena ganti. Itu maksud dia aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Jangan main. Takkan kita nak lepas saja. Jadi kita kena kata bahawa dua ayat itu dua kali islah dalam dua situasi. Islah yang pertama untuk mendamai, islah yang kedua untuk ganti rugi dan pampasan. Kita kena ingat. Tak boleh lepas begitu saja. Sebab apa? Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Ta'ala suka, sayang kepada orang yang damai. Dalam sebuah hadis, hadis ini masyhur, wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
innal muqsitina 'indallahi 'ala manabira min nur. Orang yang adil, orang yang telus, di akhirat esok dia duduk dekat di atas mimbar, atas tempat tinggi di sisi Allah Ta'ala, an yaminir rahman, di sebelah kanan Allah. Wakilta yadaihi yamin. Siapakah orang itu? Alladzina ya'diluna fi hukmihim, orang yang berlaku adil dalam hukum dia. Kalau dia jatuh hukum, dia adil. Wa ahlihim, berlaku adil kepada keluarga dia. Kalau isteri dia ramai, 4 orang isteri, dia berlaku adil. Tidak kata hak apa ni, lebih kepada hak muda, hak tua terbiar, tidak. Wama walu ni dia baca 2 walu. Dia kata man kanat lahum alaihi wilayah, dan dia berlaku adil kepada orang yang di bawah jagaan dia. Jadi kita kata hadis ini rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah ayat 9. Sekarang kita berpindah kepada ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Kita semua ni saudara ke tidak? Saudara. Ai innamal mu'min ikhwatum fid din, bersaudara adik-beradik dalam agama. Yajibu alaihimut tawadud, wajib kita berkasih sayang. Wat tanasur, tolong menolong, bantu membantu di antara kita. Kalau ada di kalangan orang Islam yang susah, menjadi kewajipan kepada kita bantu mereka. Bantu. Kenapa kita tak nak tolong? Cuma masalah sekarang ni ada sedikit masalah. Kita bukan tak nak tolong, kita nak bantu, tapi dia ni scammer, dia panggil scammer. Scammer. Dia atas WhatsApp kita 3 kali sehari atas. Bantulah saya, tolong saya. Bila telefon dia, awak duduk kat mana? Dia kata duduk negeri sekian. Kata awak pergi cari sahabat kita sana. Sahabat kita bila pergi siasat, oh dia kata ustaz, dia ni penipu besar. Hari-hari duduk minta, habis orang atas dunia ni. Yang ustaz-ustaz yang dia dapat nombor telefon, dia minta duit belakang. Ni waktu kita duduk lain ni pun masih lagi duduk minta duit situ. Kalau betul lah, ana cakap saya akan bantu awak. Tapi kalau awak duduk berkatan di sini, mari sini kita nak siasat tengok apa keperluan dia ni. Tak payah mari, tak payah jumpa ustaz, tak payah nyusah. Ustaz masuk dalam akaun je. Hai, cerdik awal. Masuk akaun. Macam-macam lah ni tipu. 3 hari lepas ada WhatsApp masuk sini. Dia kata dia ni pegawai polis. Sedap pegawai polis. Ni tapi dia tulis nama kita salah. Dia sebut ustaz gapo sekian. Ustaz ni jaga pondok, saya jaga keselamatan. Jadi ada tu dia nak kalau kita layan tu, dia minta duit lah apa-apa. Ana kata tak payah layan apa, kita ambil nombor dia tu, ambil WhatsApp dia, hantar ke pejabat polis. Kita kata tolong semok dia ni siapa? Baru dia tahu. Jadi kita kalau ada benda-benda yang pelik-pelik ni jangan layan. Kita terus bagi kepada pihak keselamatan, biar polis telefon dia nak tengok siapa dia bijak. Ni teruk sekarang ni. Ni duk curi dalam apa ni, dalam akaun orang pula di bank. Nasallallahu alaihi wasallam. Mari kita balik ke tajuk kita. Mana kita innamal mu'minuna ikhwatun. Kita ni adik-beradik bersaudara. Kita mesti wajib tolong menolong di antara kita. Kita kena bantu. Dalam hadis Nabi kata apa? Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu akhul muslim. Tukar ya. Hadis Nabi kata la tabaghadu, mu jangan berbalah marah-marah. Wala tahasadu, jangan berhasad dengki. Wala tadabaru, jangan berpaling muka bila berjumpa. Wa kunu ibadallahi ikhwana, kamu kena jadi hamba Allah Ta'ala yang bersaudara. Wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasi layal, tidak halal bagi seorang muslim meninggalkan saudara dia lebih daripada 3 malam. Jangan. Maknanya kita balah 3 hari tak bertegur siapa, itu haram. Hadzal hadis rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Banyak lagi hadis. Saya rasa kalau kita nak korek semua hadis-hadis ni panjang, kita ambil satu je lagi hadis. Hadis Abdullah bin Umar
radhiyallahu anhuma qala sallallahu alaihi wasallam al-muslimu akhul muslim. Seorang Islam itu saudara orang Islam. La yazlimuhu, mu jangan zalim dia. Wala yuslimuhu, mu jangan serah saudara kamu ni kepada musuh untuk diapa-apakan. Jangan. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Siapa dia tolong menyelesaikan hajat keperluan saudara dia, Allah tolong selesaikan hajat kita. Wa man farraja an muslimin kurbatan, siapa dia melepaskan daripada seorang muslim kesusahan, farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah, Allah Ta'ala akan lepaskan kesusahan kita pada hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah, siapa dia tutup keaiban saudara muslim, Allah Ta'ala tutupkan keaiban kita pada hari kiamat. Hadzal hadis rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Banyak lagi hadis, cukup hadis dalam siri yang lepas kita dah baca, bandingnya orang mukmin macam satu badannya satu, sudah ada di sana, cukup. Baik. Satu lagi tip yang Nabi kita beri, tanda betul-betul kita sayang kepada saudara kita. Dengar ni. Wa an Ummi Darda radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul da'watul mar'i al-muslim li akhihi bi dhahil ghaib mustajabatun. Doa saudara muslim kepada saudara dia yang lain tanpa dia tahu, Allah Ta'ala perkenankan. Kita ni tanda persahabatan. Kita tengok sahabat kita sakit, kita doa, ya Rabbi sembuhlah penyakit dia. Kita tengok sahabat kita duka cita, ya Allah hilangkanlah. Kita apa saja kita tengok, kita doakan. Tanda persahabatan. Tak payah cerita. Ni tidak ni asyik duk tulis di Facebook ya, lepas angkat tangan doa, selfie. Aku dah doa sahabat aku yang sakit, moga sembuh. La. Bila kita berdoa pada seorang muslim di apa ni? Zahril ghaib, inda ra'sihi malakun muwakkalun. Dekat kepala dia ada malaikat mari. Kullama da'a li akhi bi khairin, setiap kali dia doa kepada saudara dia dengan kebaikan, qala al malakul muwakkalu bihi, malaikat pun jawab amin walaka bimislim. Nabi malaikat kata amin, mu boleh juga apa yang kamu doakan. Kalau kita doa saudara kita minta sembuh, Allah sembuhkan penyakit kita. Malaikat doa kita. Kita doakan Allah Ta'ala hilangkan masalah, Allah Ta'ala hilangkan masalah. Jadi masalah satulah. Dan hadis ini rawahu siapa? Muslim. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat kita tamatkan ayat. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu. Ai fa aslihu baina kiltat taifatainil mu'minataini idza qattatalata, damaikan dua kumpulan itu kalau mereka berkelahi, bihamlihima ala hukmillahi wa rasulih, ikut hukuman Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi kewajipan kepada orang lain, hak tengok orang lain, wajib kita kena pergi damaikan, jangan pergi jadi batu api. Masya-Allah. Satu peristiwa, wa an Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu anna ahla Quba iqtatalu, penduduk Quba berkelahi, hatta taramau bil hijarah, melontar dengan batu ni. Fa ukhbira Rasulullah, orang bagi tahu, ya Rasulullah, nu orang duk kelahi di Quba. Faqala izhabu bina nuslih bainahum, Nabi kata cepat, mari kita pergi damaikan mereka. Jadi jangan tangguh, bila berlaku tu pergi cepat damaikan, supaya tidak makin parah, makin berat kes yang berlaku. Jadi kita cepat-cepat kita selesaikan masalah mereka. Akhir ayat Tuhan kata, wattaqullaha la'allakum tufrahamun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Alhamdulillah, tamatlah ayat kita ni. Takwa tu macam biasalah, kita jadikan tembok dinding antara kita dengan azab Allah Ta'ala. Ya, dengan apa? Tembok dengan amal-amal yang baik. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, tamatlah kita punya tafsir ayat secara ringkas. Al-an nantaqil ila al-fawaid. Kita berpindah kepada faedah. Faedah daripada ayat yang pertama. Saya rasa kalau nak tulis panjang, tulis ayat.
Faedah yang pertama, Allah kata apa? Allah jadikan faj'al ikhwatan ma'a wujudil qital. Tengok. Wa in ta'ifatan min faqtatalu fa aslihu. Allah Ta'ala jadikan ikhwah, persaudaraan, macam adik-beradik, walaupun mereka berkelahi, walaupun mereka berperang, maka Allah Ta'ala suruh kita damaikan. Di sini falyatadabbarul mu'min, Allah Ta'ala suruh tengok orang mukmin kena tadabbur kepada ayat ini. Berbeza di antara dua kumpulan. Beza antara wal ya'lam, orang mukmin, orang beriman, walaupun dia berkelahi sama-sama dia, tapi dia ada lagi benih iman dalam hati. Benih iman dalam hati, maka kita wajib damaikan mereka. Kita mesti sayang kepada mereka walaupun kita berkelahi. Zaman kita ini berbeza kepahaman. Orang ni kumpulan ni kumpulan ni. Oh, benci juga, ya Allah. Macamlah tak ada harga kita ni. Ataupun zaman bendera-bendera ni. Tukar warna bendera sudah hancur lebuh habis. Baikot membaikot satu masa dulu. Sekarang ni tak sempat nak baikot dah, pakai hentam ikut dalam Facebook. Jadi kita kena damaikan. Tetapi kalau orang tu orang kafir, walaupun dia baik, kita kena bermusuh dengan mereka dalam akidah dia. Ingat, bermusuh dalam akidah. Kalau dia baik, tapi kalau dia memusuh Islam, maka wajib kita kena memusuhi mereka. Tak boleh kita berbaik dengan mereka walaupun dia dakwa dia ni kumpulan integriti, kumpulan apa, kita kata tak ada titi lah, yang pentingnya kamu tu kafir. Jadi kita kena faham, Allah Ta'ala ajar kepada kita, iaitu mana-mana orang yang beriman, walaupun kita berkelahi dengan dia, dia tetap saudara kita. Dia tetap saudara kita. Kita kena al-wala' wal-bara' mesti ada di situ. Tapi kalau orang kafir, walaupun dia baik, kita tetap putus hubungan dia dalam pegangan. Dalam pegangan tak boleh kita bertoleransi sebab dia syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Itu maknanya dalam ayat ini. Tulis nombor 2, pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahawa orang yang melakukan dosa besar, orang yang melakukan dosa besar lain daripada syirik, mereka masih lagi dianggap orang yang beriman. Orang yang laku dosa besar, walaupun berbunuhan, walaupun dia buat benda maksiat, tapi masih lagi beriman, kecuali dia murtad. Dia terkeluar daripada Islam bila dia menghalalkan perbuatan itu. Tak boleh. Contohnya dia kata, awak ni apa zina-zina ni? Suka sama suka. Apa awak harap? Orang ni bila dia menghalalkan benda yang haram, maka dia jadi keluar daripada Islam. Itu lain cerita. Tapi dia tak kata halal, cuma dia buat. Maka ulama Ahlus-Sunnah kata, orang ni masih lagi dalam skop orang Islam. Sebab itu dalam ayat ini Tuhan kata, wa in ta'ifataini minal minna qatatalu, dua kumpulan orang beriman berbunuh-bunuhan, sedangkan dia ni berbunuh dah tu, perang. Jadi kita masih lagi dalam skop orang beriman. Jadi kita jangan mudah mengeluarkan orang itu daripada skop iman, walaupun mereka itu melakukan dosa besar. Ini bahaya. Baik, itu yang kedua. Tulis yang ketiga, wa in ta'ifataini minal mu'minina fa aslihu, mana al-wajib al-islah, wajib bukan sunat. Apa saja isu yang berlaku di kalangan umat Islam, menjadi kewajipan kepada kita damaikan orang, damaikan. Sebab itulah bila ada unsur-unsur nak mendamaikan antara umat Islam, kita mengatakan itu satu usaha yang baik. Tapi jangan ada kepentingan lah. Kalau ada kepentingan lain, dia nampak baik, damai, tapi ada agenda tertentu, kita mengatakan ini sukar. Maknanya, sebab itulah Allah Ta'ala suruh damai dulu. Tapi kalau ada sekumpulan yang nak menentang juga, qada atas orang tu, hapuskan puak tu, puak yang menentang. Tidak boleh dibiarkan bibit-bibit perpecahan dalam masyarakat Islam. Kalau bila kita biar dia merebak, dia makin besar, makin berbahaya, kita mengatakan jangan dibiarkan, cepat kena bertindak. Sebagaimana Nabi SAW, dia dengar Ali Kubak tadi, Nabi terus pergi selesaikan masalah.
yang berlaku di antara mereka, yang berlaku di antara mereka. Yang keempat, yang keempat dia panggil fa'im baghat ihdahuma. Kalaulah satu kumpulan itu bagha itu maknanya memberontak, berlaku tidak baik. Ini dalam bab hukum syariat dia panggil ahkamul bughah, para pemberontak. Kata di ulama fiqh, innal bugha la yabtadiruna biqitan hatta yuqatilu. Puak-puak pemberontak ni jangan terus kita perang. Kita bagi dulu jalan-jalan perdamaian. Macam bila berlaku pemberontakan. Zaman kita ini dia panggil demonstrasi. Jadi kerajaan hantarlah wakil. Awak nak apa sebenarnya kumpul dekat sini? Mana memorandum? Mana surat bantah? Mari sini. Ni kita kadang-kadang tak. Kita hantar dengan air, sembuh air dengan gas di mata lalu berunding tak mau. Jadi kita mula dulu dengan tu. Itu dia panggil fa'im baghat. Mana borah ni sudah ada golongan yang keluar menentang pemerintah Islam, maka kerajaan mesti sekat. Ini di antara kepentingan mengambil langkah-langkah keselamatan, tidak terus kita buat satu benda yang orang panggil yang terlalu cepat. Berapa dah kita? 4 dah. Yang terakhir, yang kelima, Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran ini, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang Islam itu bersaudara. Bila kita bersaudara, maka kita wajib keluarkan daripada hati kita sifat hasad, sifat dendam, sifat cemburu, sifat dengki. Kena buang selalu. Jadi supaya apa? Apabila kata bersaudara, kita kena berkasih sayang, kena berdamai, molek-molek berhubungan, tidak ada lagi hikdun, adawatun wal baghdha. Jadi kalau kita kata macam kita ini adik-adik saya, bila adik-adik saya, kita kena sayang, kita kena tolong, kita kena bantu. Allah Ta'ala innamal mu'minu ikhwatun. Umat Islam semua bersaudara. Jadi kenapa kita nak berkelahi pula? Ni tidak dengan orang Islam kasar sangat, dengan orang kafir member-member. Lari dia punya peraturan. Tamaklah kita para jemaah sekalian, 5 faedah yang sangat ringkas dalam kitab saya ni. Faedah saja ada berapa? Dia kumpul di sini ada 29 faedah. Allahu akbar. Cukuplah kita ambil 5. Allah Ta'ala sebut fa aslihu bainahuma bil adli. Pendamai kena adil. Saya pendamai tapi cenderung pada satu kumpul. Nak jadi pendamai duduk tengah-tengah betul. Ni ada setengah pendamai tapi orang panggil memihak. Tidak memihak. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan kita dalam ayat yang ke-11, dalam ayat yang panjang tentang kehidupan, iaitu ya ayyuhalladzina amanu yang keempat, insyaallah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.